ni kita kena akui sebiji Malaysia sedang berkrisis. Ada dua pandangan. Daripada Johor sampai Perlis, Sabah, Sarawak, Alipah ni dah ada dua pandangan. Sebab apa? Sebab mereka terpaksa respon terhadap krisis yang bukan di cawangan. Buat apa kita nak respon cawangan Perlis berbalah? Tapi kita respon sebab apa? Sebab pemimpin kita berkelahi. Kita kena akui, terbuka. Masalahnya, bila pemimpin balah sama pemimpin, siapa nak selesaikan dia? Kita kata pemimpin yang lebih tinggi. Betul. Sekarang ni hak paling tinggi apa dia? Ahli Jawatankuasa Pusat, Presiden, Syura. Atas pada tu ada lagi tak? Tak ada. Sekarang siapa nak selesai? Bila orang buat balah dengan Syura, orang buat balah sama-sama jawatankuasa, jangan dia tak ada tempat dah. Tak boleh nak panggil Obama, nak panggil Najib, nak panggil Lee Kit Siang, tak boleh. Bukan cara dia. Cara dia ialah kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Kembali pada Allah dan Rasul, itu Quran sebut. Iaitu perbalahan di antara kita, jumpa sama-sama kita, sama-sama ahli syura. Alhamdulillah, ahli syura saya diberitahu 100% tak ada yang bertentangan. Daripada ahli syura. Mursyidul Am, Timbalan Mursyidul Am, Syekh Syura, lantikan daripada muslimat, lantikan daripada pemuda, sepakat. Dulu tak sepakat. Saya nak sebut dulu ada beberapa pandangan, termasuk Datuk Mahfuz Johor. Dia ada pandangan dia. Tak apa, tapi tak ada khilaf, maksud dia hanya berbeza pendapat. Tapi dalam isu ni dia jadi kepala untuk menyokong Presiden dan Syura. Itu dia sebut. Jadi sekarang ni serangan terhadap Syura dan terhadap Presiden dan Jawatankuasa Pusat berpendapat, ada dua pendapat untuk menyokong mana-mana. Jadi sekarang ni nak selesai macam mana? Bila yang tertinggi tu tak boleh nak selesai masalah. Boleh nak selesai, ada, tapi yang tak sama ni Ali Bizul kata dia kata B ni dia kena panggil sekali. Aku dah tak boleh nak bagi arahan sebab kamu dah balah dengan aku. Sekarang ni macam mana nak selesai? Kamu nak dengar cakap aku ke aku nak dengar cakap kamu? Dari sudut hukum asal, kamu kena dengar cakap aku sebab aku suruh. Oleh kerana kamu tak nak dengar cakap aku juga, baik, kita buka Quran hadis. Tu je cara. Dan tuan-tuan semua, saya nak beritahu, bila buka Quran hadis, takkanlah ulama nak berlawan dengan engineer yang tak faham Quran. Engineer tu kena panggil mana-mana ulama yang sokong dia, mari bahas dengan ulama juga. Barulah boleh baca Quran hadis. Ni Tok Guru kata begini, engineer kata begini. Quran ni hak fahamnya Tok Guru, engineer tak faham. Susah lah. Takbir. Ini kalau nak selesai masalah, kita selesai cara yang Allah Ta'ala beritahu, biar selesai tu boleh pada. Satu. Yang kedua, saya nak beritahu, krisis dalam PAS ni tak ada lagi kah krisis yang lebih teruk dalam sejarah umat ni? Dia apa dia? Nuh, zaman Umar, zaman Osman, zaman Ali, balas sampai berdarah. Adakah Ali gagal? Bodoh Sayyidina Ali sampai buat perang? Daripada tidak. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji perbalahan tersebut sampai kena kerak kaki. Sampai kena kerak kaki. Hak kerak kaki itulah jadi berjasa, jadi hamil, jadi. Kita nak bersatu, tapi ada di antara kita yang berjuang kerana nafsu, tak nak balik pada Quran Sunnah. Hak ni sampai masa dia kerak dah. Kalau dia tak putus sendiri, kita kerak. Itu kaedah dia. Dan kaedah ni dibenarkan oleh agama. Baca surah Al-Hujurat. Jangan kita kata balah ni balah politik. Betul. Tapi balah politik kena selesai dengan cara yang mudah lah. Sebab dia balah mudah. Isu politik ni isu ringan. Takkanlah kerana TSKI, takkanlah kerana isu Islam nak pecah PAS. Maknanya bodoh sangatlah PAS ni. Isu politik pun nak pecah. Tapi kadang-kadang ada yang bodoh yang menjadikan isu ini untuk balah. Ini tuan-tuan, kita kena nampak clear lah. Nak selesai macam mana? Seperti saya kata, jangan panggil Najib, jangan panggil Lee Kit Siang nak terus selesai. Suruh Lee Kit Siang kata Presiden ada mesyuarat lah. Walaupun tak ada orang yang suruh, tapi nak sebutnya biarlah musuh nak ketawakan kita, kerana memang berhak mereka ketawakan kita, kerana ada di antara kita yang tak nak selesai cara kita. Ini isu yang belah. Jadi sekarang ni
Syura telah, dalam isu pasma saya sambung jawapannya, dia berkait. Isu pasma ni, syura telah buat keputusan yang baik, iaitu syura bagi masa. Kalau ikut angin kita orang muda, kalau saya memang tak suka pasma awal-awal, saya kenal orang pasma. Tapi kalau ikut cara saya, cara orang muda, kita nak selalulah. Tapi syura ada sini, dia kata kami nasihatkan. Nasihat ni maknanya kamu kena guna otak masing-masing lah. Kami sebagai orang tua nasihatkan jangan pergi laju dengan pasma. Maklumat awal, laporan awal menunjukkan pasma ni agenda dia tak sihat. Tapi kami perlu pada maklumat yang lebih rasmi. Maka untuk peringkat awal kami nasihatkan ahli supaya jangan terlibat dengan aktiviti pasma. Tapi kalau rasa cerdik, kalau rasa tak apa, saya istiqamah dengan parti, saya nak hadir program pasma, pergilah. Tak ada masalah. Syura tak akan ambil tindakan sebab ini nasihat, bukan hukuman, bukan kata putus. Sebab itulah ahli majlis PAS pusat telah buat satu melantik YB naib presiden Salahuddin. Ada Salahuddin Haji Salahuddin Ayub untuk panggil pasma. Dia bahagian pengurusan krisis. Dan dia buat keputusan dia, saya nak panggil pasma nak bincang. Walaupun ada orang tak setuju, tapi saya yang tahu, saya kenal pasma, saya kata mungkin terbaik. Sebab syura bagi masa. Manalah tahu dalam perbincangan tersebut ahli pasma ada di antara mereka yang dapat melihat bahawa perjalanan mereka ni tak kena. Mungkin ada yang menjadi. Zaman Sayyidina Ali pun begitu. Zaman Sayyidina Ali pergi jumpa orang lawan dia. Ibnu Abbas pergi bahas dengan orang lawan dia. Dan hasil perbahasan, hasil perbincangan ada di antara mereka yang datang balik kepada jemaah, kepada Sayyidina Ali, kepada jemaah supaya jangan duduk dalam puak Mu'tazilah, Khawarij. Ini berlaku dalam sistem. Jadi apa yang parti buat sekarang ini adalah terbaik untuk selesaikan krisis. Dan setiap kali kita berpecah, kita kena akui bahawa musuh akan ketawakan kita. Itu saja, akan ketawakan kita. Dan cara asal ialah kembali kepada ketaatan. Ketaatan ini diajar oleh agama. Dan saya sebut tadi, ketaatan ini adalah ibadah kepada Allah. As-sam'u wa ta'atu fima ahabba aw kariha. Dengar dan taat pada perkara yang kamu suka dan pada perkara yang kamu benci. Kamu suka pun dapat pahala, kamu benci untuk patuh, tapi kamu patuh juga pun dapat pahala. Dan Allah Ta'ala uji kita dengan kesenangan banyak mana dah. Kita seronok 5-6 tahun dah dengan Pakatan Rakyat. Hari ini Allah Ta'ala uji, takkanlah kamu nak seronok hari-hari. Lagi dengan isteri, masa kita kahwin dulu berjanji sehidup semati. Kalau boleh nak mati masuk lubang kubur sekali. Takkan setahun kahwin, balah. Tapi dalam balah tu, kalau kita istiqamah jaga hubungan rumah tangga ni, dia akan menghasilkan bunga-bunga yang baik di tahun yang kedua, yang mengeratkan lagi hubungan. Dan saya yakin krisis kita dengan DAP, dengan PKR ni, kalau kita handle dengan baik, buah dia adalah lebih baik. Tapi terletaklah sebab kita balah ni, kalau dalam Pakatan Rakyat, bukan hanya berserah pada PAS. DAP kalau dia sayang, PAS kalau sayang, PKR kalau sayang dengan Pakatan Rakyat ni, macam semalam isu Selangor, isu mengundi. YB Azmin, dia sebagai MD baru, dia nampak bahawa kalau layan DAP pun hawa lah Pakatan Rakyat. Akhir sekali dia balik pada asal, janji timbalan speaker nak bagi pada PAS, dia undi PAS. DAP dia tak nak layan, dia rasa dia nak pilih demokrasi cara baru, lawan sama sendiri. Kan dia kata kan, YB apa? Raswilin kata, ini demokrasi cara baru dalam Pakatan Rakyat, iaitu kita boleh bertanding sama sendiri. Tak apalah. Tapi semua ini adalah jalan-jalan untuk sama ada menuju perpaduan yang lebih kukuh ataupun dia jalan menuju kepada perpecahan. Itu serah pada pimpinan. Dan saya anggap bahawa selagi mana ahli PAS dah mahukan PAS ini, diri dia sendiri, individu kita masing-masing berada di jalan yang benar, di masa krisis inilah saatnya kita balik kepada fiqh asal, wala, thiqah, ta'at. Ini benar-benar asas yang kita belajar masa kita masuk dalam PAS. Kesetiaan pada parti, ketaatan pada pemimpin, thiqah, saling mempercayai di antara pemimpin dengan ahli, ahli dengan pemimpin. Kalau kita balik pada asal ni, insya-Allah perjuangan kita akan sama, insya-Allah. Itu yang saya sebut. Pada 3 soalan yang saya rasa berkait antara satu sama. Wallahu a'lam bishawab.